Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita di dalam kelas Tasawuf Islam. Cuma asalnya saya berniat untuk buat Google Meet, tapi ada masalah internet, dia jadi slow. Jadi bila nak buat Google Meet tu dia sangkut lah. So saya hantar video lah di dalam YouTube. Jadi insyaAllah kita akan masuk. Sebelum ni kita belajar pengenalan. Jadi hari ini kita akan masuk pada pelajaran pertama, iaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Ini baru bahagian satu lah. Sistem ekonomi Islam bahagian satu. Cuma video kali ni saya tak sediakan lah sekali saya punya face, sebab adalah masalah sikit. Baik, kita terus kepada pembelajaran kita. Jadi boleh buka muka surat 3 tak salah saya. Bermula dari muka surat 3 adalah tajuk 1.1, konsep asas sistem ekonomi Islam. Kita tengok kepada konsep asas sistem ekonomi Islam. So buka muka surat 3 tu, yang pertama kita tengok adalah ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam ialah satu ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat berteraskan aturan syariat Islami. Syariat Islam serta mencegah ketidakadilan dalam pemperolehan dan penggunaan sumber alam. Itu ekonomi Islam. Ilmu untuk kita cari keperluan asas lah, dan mestilah berteraskan aturan syariat Islam. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian boleh tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Okey, apa maksud dia? Okey, kita terjemahkan sikit-sikit. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang telah memudahkan bagi kamu kegunaan kamu, al-bahra, laut. Kegunaan memudahkan laut bagi kegunaan kamu, litajriyal fulku fihi, agar kapal-kapal berlayar padanya, bi amrihi, dengan perintahnya, walita bertaru min fadlihi, agar kamu mencari rezeki daripada kurniaannya, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur. Kemudian Allah kata, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, dan ia memudahkan untuk kamu segala yang ada di langit dan di bumi, jami'an minhu, sebagai rahmat daripadanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang memikirkan dengan teliti. Surah, kita tengok bawah tu, surah Al-Jatiyah, ayat 12 hingga 13. Okey, baik. Itu adalah sedikit dalil berkaitan dengan bagaimana Allah memerintahkan kita dalam mencari rezeki itu sampai berlayar di lautan. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat zaman dulu, berdagang bermula dengan kapal, untuk mendapatkan sumber-sumber yang lain. Seperti kalau kita di Asia Tenggara, apa sumber yang kita tak ada, kita dapatkan daripada tempat-tempat lain. Kita di Asia Tenggara, kita akan hantar beras, kebanyakannya beras lah, sebagai hasil utama kita, hasil-hasil hutan. Kemudian daripada bahagian India, kita akan dapat rempah-rempah India sampai ke Arab lah. Itu bahagian rempah. Kemudian China ada dipanggil laluan sutera, dia ada buat perdagangan sutera dan sebagainya. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan tengok asas sistem ekonomi Islam. Asas sistem ekonomi Islam ni ada 3. Dalam sistem ekonomi Islam ada 3 asas ni yang kita kena pegang, yang kita kena faham, yang kita kena tahu. Yang pertamanya adalah Islam ni mengiktiraf hak individu. Okey, jadi dalam Islam memang boleh kita mengiktiraf sesuatu hak tu milik kita. Sebagai contoh, kalau kita beli kereta, kita boleh ubah nama kereta tadi nama kita, kan. Ada geran kereta nama kita. Tanah begitu juga. Kita boleh iktiraf tanah tu hak milik kita, ada nama kita, buat geran tanah dan sebagainya. Dia boleh. Memang Islam mengiktiraf hak milikan individu. Sebenarnya yang kedua, bila ada hak individu tadi tu, mengelola harta ikut syarak. Bagaimana kita menggunakan harta yang kita iktiraf milik kita tadi adalah mesti ikut syarak, iaitu undang-undang yang telah ditetapkan oleh Islam, yang telah
diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita nak menggunakan harta, membelanjakan dan menguruskan. Itu maksud mengelola, ya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pengagihan mestilah secara adil, ataupun rakyat dia mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil. Pengagihan tu maksudnya hasil-hasil negara, cukai, zakat dan sebagainya mestilah diagihkan secara adil. Bukan bermaksud adil ni sama rata, tapi adil ni adalah kena pada tempatnya, kena pada keperluan seseorang tersebut. Ya, jelas. Okey. Baik, kita tengok sumber utama sistem ekonomi Islam. Sumber utama ni adalah kita nak letak garis panduan. Kita nak mengelola harta tadi, kita rujuk kepada apa? Kita rujuk kepada 4 perkara ni. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ni adalah sepakat para ulama. Jangan lupa, ya. Sepakat para ulama tentang sesuatu hukum. Kalau ekonomi ni berkaitan dengan ekonomi lah, ada juga ijma' ulama. Dan yang ketiga, kias. Apa itu kias? Kias ini bermaksud menyandarkan suatu hukum yang baru kepada suatu hukum yang telah ada disebabkan persamaan ilat. Ilat ni persamaan sebab. Sebagai contoh, zakat gandum, okey, dikiaskan dengan, kalau di Malaysia kita pakai padi, kan. Padi tu dikiaskan dengan hukum gandum sebagai persamaan sebab dia adalah makanan ruji. Kalau kau nak bayar zakat pakai gandum pun juga, jenuhlah tunggu import gandum pula. Okey, dan sekarang pula dibuat hukum baru, boleh guna duit. Okey. Itulah contoh salah satu hukum. Kemudian kita pergi kepada muka surat 2, kita tengok prinsip asas sistem ekonomi Islam. Okey, ada prinsip-prinsip, ya. Sistem ekonomi Islam ni dia terikat dengan 6 prinsip. Maksudnya kalau kita dalam menjalankan sistem apa pun sistem ekonomi Islam, kita terikat dengan 6 prinsip ni. Dan kita tengok satu persatu. Yang pertamanya adalah akidah, syariah dan akhlak sebagai trust. Okey. Maksudnya dalam urusan perniagaan ni mesti ada tengok akidah dari segi akidah, dari segi syariat, ya, undang-undang, peraturan dan juga akhlak sebagai trust, ya. Contoh syariat, tengok perniagaan tu dibenarkan ataupun tidak. Dari segi akidah, ianya terpesong ataupun tidak. Kemudian akhlak, bagaimana kita berniaga dengan akhlak yang baik, bagaimana akhlak kita boleh berniaga dengan orang bukan Islam. Kita sebagai contoh. Yang keduanya adalah manusia sebagai khalifah. Kita kena tahu, memang harta tadi kita boleh menjadi hak milik, tapi kita kena ingat kita ni ada di bumi ni menjalankan sistem ekonomi, menjalankan perniagaan adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itulah pemegang amanah Allah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah kerjanya mentadbir, menguruskan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Sebab itulah duit ataupun harta-harta yang kita ada, kita mesti gunakan, kita mesti mengelola ikut syariat Islam. Termasuk dalam kita nak buat berniaga ataupun sebagainya. Okay, jadi makhluk-makhluk lain yang diciptakan selain daripada manusia ni adalah untuk keperluan manusia. Sebab tu kita tengok daripada zaman dulu lagi manusia menggunakan binatang sebagai satu pengangkutan, sebagai bahan makanan, kan, sebagai pemudah cara dalam sesuatu kerja kita. Memang makhluk-makhluk lain ni dicipta oleh Allah supaya kita boleh guna. Okey. Yang ketiga, pekerjaan dan ganjaran. Dalam Islam adanya pekerjaan dan adanya ganjaran. Tak ada dalam Islam kau boleh duduk dekat masjid 24 jam beribadah, tak payah bekerja. Tak ada. Dalam sistem ekonomi Islam ni, kalau kau nak dapat keperluan seharian kau kena bekerja. Kan? Kena bekerja, dan akhir sekali pekerjaan ni mestilah dibayar ganjaran. Tak boleh suruh orang kerja kau tak bagi ganjaran, tak bagi gaji. Contoh. Okey. Baik, jadi ada sistem pekerjaan, ada sistem gaji dalam Islam. Seterusnya kita pergi kepada keuntungan dan kerugian. Dalam Islam, dalam ekonomi Islam pun ada keuntungan, ada kerugian. Tak boleh kita nak dakwa kalau kita berniaga ni, kalau ikut Islam ni kena untung je semua. Tak. Ada masa kita rugi. Disebab apa? Mungkin disebabkan kesilapan percaturan kita ataupun disebabkan kemalasan, kita akan rugilah. Tak ada masa keuntungan setiap masa. Ada konsep kerugian tersebut. Seterusnya, 5, mestilah keadilan sosial.
Apa dimaksudkan dengan keadilan sosial? Kegiatan ekonomi yang kita buat ni adalah membawa keadilan sosial kepada segenap lapisan masyarakat. Maksudnya dekat sini apa yang kita buat tadi tu memberi faedah kepada setiap lapisan masyarakat, daripada orang miskin sampai orang kaya, daripada kaum Melayu, Bumi Putra, hinggalah kepada kaum lain-lain. Ya, seperti India, China, kadazan dusun, orang asli dan sebagainya. Itu namakan keadilan sosial. Adakah perlu sama rata? Tidak. Dia ikut keperluan masing-masing, ya. Ikut keperluan yang sepatutnya. Itu bagi keadilan. Okey, pastikan keperluan hidup asasi individu, makanan, tempat tinggal ni dijaga dan terpelihara. Okey, adanya sistem untuk tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Okey, yang terakhir adalah larangan kerosakan dan kezaliman. Dilarang dalam kita membuat dalam kita menjalankan sistem ekonomi ini, dilarang untuk kita sampai melakukan kerosakan. Contohnya pembalakan haram, pembalakan yang berlebihan. Kerajaan sendiri pun kena ambil cakna, janganlah melakukan pembalakan itu sampai merosakkan. Begitu juga dengan aktiviti perlombongan, aktiviti perkilangan. Kerosakan itu mesti dijaga. Dan juga janganlah berlaku kezaliman. Kezaliman ni berlaku seperti penindasan, adanya unsur-unsur riba dalam perniagaan. Kezaliman juga adalah penipuan, ada unsur-unsur manipulasi dalam perniagaan. Manipulasi ni menipu, dia menipu orang. Timbang tak cukup berat dan sebagainya. Monopoli ataupun dipanggil monopoli. Monopoli ni dia mengeksploitasi sesuatu perniagaan supaya dia boleh letak harga yang ikut suka hati dia. Kan? Sebagai contoh, katalah di Malaysia ni pengeluar bagi barang alat tulis seorang tu je token dia. Azmi Enterprise contoh. Azmi Holding. Kan? Dia mengeluarkan alat-alat tulis. Semua alat tulis termasuk kata apa, lukisan dan sebagainya. So dia boleh letak harga tinggi sebab tak ada pembekal lain. Itu dipanggil monopoli dalam kesempatan tersebut. Ya. Okey, selesai. Daripada ini prinsip asas sistem ekonomi Islam. Seterusnya 1.3, kita tengok konsep pemilikan harta dan juga matlamat dia. Apa matlamat kita nak memiliki harta ni? Kita belajar hari ni supaya nanti matlamat korang yang akan datang tak adalah lari daripada yang Islam nakkan. Ya. Baik. Yang pertama kita tengok pemilikan harta. Apa itu pemilikan harta? Sesuatu yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Maksudnya harta yang Allah bagi pada kita untuk kita jadi hak milik kita dan kita guna, manfaatkan, guna. Okey. So tengok satu persatu. Yang pertamanya sebelum tu kita tengok dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam buku teks. Boleh tengok, saya tak tulis dekat skrin. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin nafih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Allah kata, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada harta benda pemberian Allah tadi yang kamu menguasainya. Yang kamu menguasainya maksudnya kamu yang boleh uruskan barang tersebut sebagai wakil. Sebagai wakil, ya. Maka orang yang beriman dalam kalangan kamu dan membelanjakan harta benda mereka mendapat pahala yang besar. So harta-harta yang dalam kuasaan kita ni, dalam pemilikan kita ni, kita kelolalah dengan baik, antaranya dengan membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pembukaan yang dibagi. So, yang pertama kita tengok adalah asas pemilikan harta. Okey, apakah 4 asas dalam kita memiliki sesuatu harta tersebut? Contoh duit lah. Okay, apa 4 asas yang kita kena ada untuk kita uruskan duit dan tanah ataupun rumah yang kita ada. Okay, yang pertama adalah kita kena tahu duit, tanah dan rumah yang kita ada itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiga-tiga benda tersebut adalah amanah kepada manusia. So, apa dimasukkan kat situ? Apa yang dia nak suruh kita buat adalah ketiga-tiga harta yang kita ada ni, gunakanlah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada duit, sedekahkan ataupun bagi orang bantuan, orang sambung belajar. Okay. Ada kereta tadi untuk kita buat kerja ke jalan Allah. Contoh pergi masjid ke, bagi kerja mencari nafkah untuk keluarga ke, itu pun termasuk dalam jalan Allah. Okey. Yang ketiga kita ada tanah rumah, saya lupa sebut tadi kan.
Begitu juga benda-benda tu kan. Kita boleh gunakan sebahagian daripada itu untuk, bukan semua, tapi sebahagian pun boleh untuk kepada jalan Allah. Tanah ada, kita boleh wakafkan sedikit daripada tanah kita, insya-Allah. Okey, konsep yang kedua, Allah telah menetapkan cara pemilikan yang sah. Bagaimana kita nak dapatkan duit, bagaimana kita nak dapatkan tanah, bagaimana kita nak dapatkan rumah tadi, ada dah Allah tetapkan cara dia. Yang pertama boleh dengan cara kerja. Okey, nak dapat duit, caranya kerja ataupun kau berniaga. Yang keduanya adalah macam mana nak dapatkan tanah? Kena beli. Kena belilah tanah. Siapa nak bagi tiba-tiba kan? Ataupun melalui cara wasiat. Tok kamu ada 100 ekar tanah. Jadi bila dia meninggal, wasiatnya 10 ekar dapat kamu. Itu pun ada cara pemilikan yang sah. Atau dan rumah. Rumah pun sama ada kamu sewa untuk mendapatkan khidmat dia ataupun kamu membeli. Ataupun nanti tiba-tiba datang hamba Allah bagi kunci rumah kamu pun boleh juga. Okey. Kemudian konsep yang ketiga adalah Allah perintahkan manusia untuk mencari harta. Memang Allah perintahkan manusia ni untuk mencari harta. So tak salah cari harta. Siapa nak kaya raya sampai berbilion-bilion duit, tak masalah. Memang Allah suruh cari. Selagi mana tidak meninggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana duit yang kita gunakan tu, yang kita cari tu adalah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cara yang salah. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah Allah telah menetapkan cara berbelanja supaya tidak membazir. Okey. Cari duit pun Allah dah tetapkan cara dia. Nak gunakan duit pun Allah telah tetapkan cara dia, skop dia kan. Boleh belanja dah nak beli apa pun, jangan membazir. Okey, membazir maksudnya kita beli tak pakai pun, simpan dalam lemari banyak-banyak kan. Kan. Beli tudung banyak simpan dalam lemari kan. Fikir-fikirkan balik. Kalau dah tak nak pakai tudung tu, boleh je bagi kat orang yang memerlukan, ataupun pakailah tudung tu sampai bila-bila, tak apa. Lebih baik daripada kita beli banyak, lepas tu buka almari dah banyak tudung tu, tak ada tudung lah nak pakai. Itu nampak ciri-ciri orang yang membazir. Okey. Baik. Juga tak boleh kedekut ya. Allah kata juga tak boleh kedekut. So siapa yang ada banyak harta tu, sedekahlah kepada kawan-kawan ya, insya-Allah. Seterusnya kita tengok muka surat yang ke-6 ya, muka surat terakhir bagi hari ini. Video ni agak panjang sedikit lah. Okey, kita tengok jenis pemilikan harta. Ada 3 bentuk pemilikan harta ya. Bukan semua harta ni boleh jadi milik individu, tapi ada 3 bentuk. Yang pertamanya kita tengok adalah hak milik individu. Okey. Hak milik individu ni adalah pemilikan harta yang boleh diperoleh secara sah. Contoh rumah, kereta dan sebagainya. Yang ni memang boleh jadi hak milik individu. Boleh berbuah nama kita. Bila jadi hak milik individu, orang nak pinjam, orang nak guna pakai, dia kena minta izin dahulu. Jadi kita berkuasa di atas harta tersebut. Kita mempunyai autoriti ke atas harta tersebut. Itu panggil hak milik individu. Okey. Seterusnya hak milik umum. Ada harta-harta ataupun aset-aset yang menjadi hak milik umum. Tak boleh kita kuasai ataupun tak boleh kita nak jadikan hak milik kita. Contohnya adalah laut, sungai dan juga udara. Tak boleh satu hari nanti bila korang nak mandi kat sungai tu, ada seorang individu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, encik, ini sungai saya, encik boleh mandi di mana ya? Tak ada, tak boleh. Ini telah diisytiharkan bahawa hak sungai ni memang hak milik umum, boleh digunakan pakai oleh masyarakat di dalam sebuah negara ya. Kau nak cari hasil daripada ikan tersebut ke, hasil daripada sungai tersebut kan, hasil laut, tak ada siapa boleh halang hasil laut, kecuali kalau kau pergi rentas padan tu, pergi ke Myanmar ke Thailand ke Singapura ke, memang dia tembak kau matilah. Jadi tapi selagi mana dalam laut di Malaysia ni, dia adalah boleh diguna pakai sebab dia milik umum. Begitu juga dengan kawasan udara kan. Seterusnya yang ketiga adalah hak milik negara. Hak milik negara ni adalah hak milik umum yang diuruskan oleh kerajaan. Ni kerajaan uruskan. Dia adalah untuk kepentingan awam. Ya. Contohnya kalau kita nakkan benda tersebut, kita kena berurusan dengan pihak kerajaan lah. Contohnya kat sini dia bagi hasil hutan. Hasil hutan pun di bawah kelolaan negara. Sebab tu masuk hutan ni bukan boleh suka masuk. Kau nak hiking gunung pun kau kena dapat kebenaran dulu, kena maklum, kena ada ranger dan sebagainya.
Hasil hutan adalah hak milik negara, di kekayaan negara. Dan juga bahan-bahan galian, contoh emas. Katalah kat tanah kamu ada emas kat bawah dia. Tapi kamu tak boleh gali sendiri, tak boleh jual sendiri. Ia adalah hak milik negara. Ya, bukan hak milik kita. Apa yang milik kita adalah permukaan tanah saja tersebut. Okey, untuk kita letak apa-apalah, tanaman dan sebagainya. Tapi yang bawah-bawah dan dalam tu, ada emas, ada belian tu adalah semua hak milik negara. Tapi kalau siapa nak buat sendiri pun tak termampu lah kan. Melainkan dia memanglah bisnesmen besar kan. Okey, jadi dia akan mungkin dapat beberapa papasan sebab tanah tu diambil oleh kerajaan. Okey. Itu adalah jenis pemilikan harta, dan yang terakhir kita masuk kepada matlamat pemilikan harta. Okey. Kita kena tahu sebagai kita orang Islam ni, kita nak memiliki harta ni apa, ke arah ke mana? Ke arah mana kita punya memiliki harta tu. Itu panggil matlamat. Okey, dari 4 matlamat, yang pertamanya mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya kita nak memiliki harta ni supaya dapat keberkatan dan rahmat Allah Taala. Itu panggil kaya-kaya masuk syurga. Bukan kaya-kaya terjenam dalam neraka. Macam tu. Kemudian dia adalah untuk menjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa harta tadi? Sebagai penjamin keselamatan. Contohnya, kita kena ada rumah, tempat tinggal, supaya selamat daripada hujan, selamat daripada segala bentuklah bahaya yang ada di luar sana. Okey, yang ketujuh, membangunkan ekonomi umat Islam. So kalau orang putih je, orang bukan Islam je yang fokus mengumpul harta, jadi di mana kedudukan orang Islam? Akan ditindas. Jadi kita untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Saya salah type, membangunkan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, mengelakkan berlaku penindasan. Seperti saya sebut tadi lah, kalau orang Islam ni tak ada duit dan sebagainya, maka ia akan ditindas. Akhirnya akan berlaku perhambaan macam zaman dulu. Kan, orang melakukan perhambaan. Siapa kaum yang paling lemah, dialah yang akan ditindas. Jadi untuk mengelakkan segala benda tu, kita mestilah memiliki harta. Okey, jadi wallahualam, selesailah kita di bahagian pertama bagi tajuk yang pertama. Pelajaran satu ni ialah sistem ekonomi Islam. Tema yang pertama, pelajaran pertama, sistem ekonomi Islam di bahagian yang pertama. Nanti ada bahagian kedua insya-Allah. Jadi saya sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.